الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق Allahul Azim. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu, dan juga perintahkan kamu, iaitu hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan jika kamu kufur engkar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan bagi Allah jualah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang mentadbir dan menguasai segala-galanya. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang mentadbirkan dan menguasai segala-galanya. Jika Allah menghendaki, nescaya ia musnahkan kamu, wahai umat manusia. Dan ia datangkan gantinya dengan umat-umat yang lain. Dan adalah Allah Maha Kuasa melakukan yang demikian itu. Sesiapa yang mahukan pahala balasan dunia sahaja, maka rugilah ia. Kerana di sisi Allah disediakan pahala balasan dunia dan akhirat. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu, supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Masih lagi kita berada dalam Suratul Nisa, surah yang keempat, juzuk kelima. Bermula daripada ayat 131 sehinggalah ayat 136. Ayat-ayat yang kita bacakan ini antara intisari kandungan utamanya ialah bahawa Allah menjelaskan, menerangkan bahawa hakikat kerajaan, pemilikan mutlak, kuasa mutlak, kehendak yang mutlak itu ialah milik Allah SWT. Dan menceritakan bahawa bagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, baginya balasan, kurniaan, pahala dunia dan di akhirat. Kemudian dalam intipati ayat-ayat yang kita bacakan ini juga, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban berlaku adil di dalam perundangan, dalam penyaksian, dan kewajiban beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada sekalian kitab yang diturunkan tanpa membeza-bezakannya dan memilih-milihnya. Maka ini intisari kandungan surah An-Nisa, surah keempat, juzuk kelima, ayat 131
Sehingga ayat 136. Bila mana Allah berfirman, walillah, dan bagi Allah. Yakni pemilikan bagi Allah secara mutlak. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sahaja yang berada pada langit dan yang berada pada bumi. Perkataan ma di sini sama ada makhluk itu hidup atau makhluk yang tak hidup. Sama ada makhluk yang hidup secara hakiki seperti manusia, jin, ataupun yang hidup seperti tumbuh-tumbuhan ataupun batu-batan, bukan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Sesungguhnya kami telah mewajibkan dan kami telah memerintahkan orang-orang yang terdahulu daripada kamu yang telah menerima kitab. Yang dimaksudkannya ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kerana mereka telah diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil. Wa iyyakum. Dan demikian juga kami wajibkan kepada kamu yang diturunkan kepada kamu Al-Quran. Anittaqullah. Supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahawa perintah bertakwa kepada semua umat. Semenjak Allah Ta'ala menciptakan Adam AS sehinggalah ke akhir umat ini, perintah takwa ini senantiasa merupakan perintah utama. Kerana itulah para ulama memahami hal ini sehingga ia perlu dijadikan sebagai rukun dalam khutbah. Itu perintah bertakwa. Bukan ingatan yang berpanjangan yang sentiasa supaya bertakwa kepada Allah. Kerana perintah bertakwa ini telah Allah perintahkan kepada umat-umat dahulu lagi. Bukan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran terkandung di dalamnya perintah takwa. Sebagaimana juga Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan tunduk patuh kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan siap sedialah dengan segala amalan kamu untuk hari akhirat kamu. Dan banyak ayat-ayat takwa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyebut, wa in takfuru, lawan kepada takwa, kufur. Sekiranya kamu kufur, sama ada kamu di kalangan ahli kitab yang kufur, atau di kalangan orang-orang Islam yang telah diberikan Al-Quran kufur, fa inna lillah, ketahuilah bahawa bagi Allah itu apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang berada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah nak jelaskan, kalau kamu memilih kufur, maka kamu tidak akan memberi mudarat apa-apa kepada Allah. Kalau kamu memilih iman, kamu juga tidak akan menguntungkan Allah. Tetapi perintah dan larangan ini Allah berikan untuk kebaikan kamu. Bagi Allah, kalau kamu kufur, tetap semuanya milik Allah. Bagi Allah, kalau kamu beriman, juga semuanya milik Allah. Allah Ta'ala nak jelaskan di sini bahawa kufur manusia atau iman mereka, manfaatnya kembali kepada mereka. Bukan manfaat itu atau mudarat itu kembali pada Allah. Allah tak terjejas apa-apa. Allah kekal sebagai Tuhan yang berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Allah itu tetap kaya, tidak terjejas apa-apa. Tetap terpuji walau tidak ada yang beriman di bumi. Di sini menunjukkan tuan-tuan sekalian, kita manusia ni tak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah inginkan, Allah binasakan semua. Tetapi Allah Ta'ala memberitahu, siapa yang mentaatinya, maka ada kedudukan yang aku sediakan. Kemuliaan yang akan aku berikan kerana mentaatiku, tapi bukan kerana manfaat untukku, manfaat yang diraih olehnya. Sebab itu Allah ulang 3 kali. Allah sebut lagi, walillah, dan bagi Allah apa sahaja di langit dan di bumi. Kalau kita perhatikan, diulang 3 kali bermula ayat yang pertama yang kita baca, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Kemudian turun pula ayat berikutnya, walillah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan berikutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa Allah ulang 3 kali? Bagi Allah langit dan bumi, bagi Allah apa sahaja di langit di bumi, untuk menunjukkan bahawa semua ini makhluk Allah tunduk pada kekuasaannya mutlak, kehendaknya mutlak. Untuk menunjukkan Allah Ta'ala tidak perlukan sesiapa pun. Kerana semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang yang berkongsi milik dengan Allah walau sedikit. Tak ada. Kita tuan-tuan tak miliki apa-apa. Bahkan dalam tak milik apa-apa, kita berkongsi pula dengan apa yang kita tak milik. Dunia apakah milik kita? Bukan. Dan kita berkongsi dengan makhluk lain. Rezeki yang ada di tangan kita apakah milik kita? Bukan. Bukan milik kita. Bahkan kita berkongsi pula dengan anak isteri, dengan orang yang seterusnya, berikutnya. Tidak ada sesuatu pun milik kita. Semuanya di sini kita berkongsi. Bukan sekadar bukan milik, tapi kita berkongsi lagi. Baik, kenapa? Kalau ayat semalam kita baca, menceritakan tentang hal rumah tangga, berbuat baik kepada anak yatim. Kalau kita masih ingat lagi, semalam kita baca daripada ayat 123 sehingga ayat 130, maka menceritakan tentang bagaimana perlu kita menjaga anak-anak yatim. Itu bermula daripada ayat 127 sehingga 130, bagaimana kita diminta dan dituntut untuk berlaku baik kepada kaum wanita, berlaku baik kepada anak-anak yatim, dan berlaku adil kepada tanggungan kita. Dan Allah menjelaskan tentang wanita, bagaimana kaedah dan cara mengelakkan berlakunya pecahnya rumah tangga dengan kaedah suluh. Dan Allah Ta'ala menceritakan supaya orang lelaki berlaku adil kepada kaum wanita, jangan sampai tergantung kerana tidak berlaku adil. Kemudian Allah tutup ayat yang kita bacakan semalam, kalaulah mereka berpisah juga, sesudah mereka melakukan segala terapi, segala resepi, segala usaha untuk menjaga rumah tangga, namun berlaku juga kehancuran rumah tangga, maka Allah dengan kurniaannya akan memberikan kebaikan kepada kedua-duanya. Dengan syarat kedua-duanya berusaha untuk memelihara rumah tangga. Tiba-tiba pecah juga, maka Allah akan menggantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa sesudah cerita rumah tangga, cerita Allah milik langit dan bumi? Apa dia punya signifikan ataupun apa dia punya munasabah dia? Ataupun kita katakan, apa dia punya hubung kaitnya? Kata ulama, bila mana Allah memerintahkan supaya berlaku adil dan melakukan kebaikan kepada anak yatim dan kepada orang-orang yang lemah di kalangan wanita dan kanak-kanak, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa semua perintah itu, perintah jaga harta, jaga anak yatim, jaga wanita, jaga rumah tangga, perintah itu bukanlah Allah berhajat kepada hamba-Nya. Bukan. Allah tak berhajat apa-apa dengan perintah tersebut. Kerana Allah ini memiliki seluruh yang berada di langit dan di bumi, kerajaannya itu milik Allah. Maka Allah itu maha kaya dan Allah itu berkuasa untuk memberikan segala-galanya kepada manusia. Perintah Allah itu untuk membawa manusia pada kebaikan, bukannya untuk manfaat Allah Ta'ala. Sebab itu Allah menegaskan bahawa Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah lah hakim yang sebenar dan semua yang berada di langit dan di bumi ini milik Allah. Allah yang menguasainya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, Allah yang menguruskannya, semuanya hamba-hambanya, dan bagi Allah hukum yang mutlak. Kadang-kadang bila mana Allah Ta'ala turunkan perintah, ada manusia yang nak melawan. Ada manusia yang menyangka bahawa kalau mereka tak buat, mereka tak rugi apa-apa. Mereka menyangka bila mereka buat macam orang lain yang untung, bukan mereka yang untung. Sedangkan ketaatan yang Allah perintahkan, larangan yang Allah syariatkan itu keuntungannya mutlak kepada hamba. Siapa yang taat pada Allah, baik suami, baik isteri, penjaga harta anak yatim, pengurus harta-harta orang yang lemah, kalau dia buat baik, kebaikan tu semua dapat pada dia. Allah tak berhajat pun. Kalau kamu tak nak dengar perintah Allah, kamu nak kufur, kamu nak lawan, Allah tidak terjejas apa-apa.
Kerana semua ini milik Allah secara mutlak. Kamu berada di dalam naungan Allah, berada dalam kekuasaan Allah. Jadi tidak ada apa-apa pun kita katakan kekurangan yang berlaku pada kerajaan Allah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya ikut perintah Allah ini yang taqwa kepada orang-orang sebelum kita lagi, Yahudi dan Nasara. Supaya bertakwa kepada Allah dengan beribadat kepadanya, dengan menurut segala perintahnya, mendirikan syariatnya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Tetapi kalau manusia kufur, manusia memilih untuk kufur dengan nikmat Allah dan dengan segala ihsan yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah kekal pemilik kerajaan yang tidak akan memberi mudarat kepadanya kekufuran manusia dan kederhakaan mereka, sebagaimana juga tidak akan memberi manfaat kepada kerajaan Allah itu syukur mereka dan takwa mereka. Tetapi Allah Ta'ala mewajibkan semua ini rahmat Allah kepada kita, bukan kerana hajat Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu Allah menyebut, wa in takfuru, kalau kamu kufur, maka tak ada apa-apa pun. Allah kekal sebagai Allah. Kamu yang binasa. Kamu yang rosak. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tidak berkehendak daripada kamu apa pun manfaat rezeki atau sebagainya. Dan Allah juga tidak berkehendak untuk kamu beri makan pada Tuhan ke, untuk kamu beri apa-apa pada tak. Allah tak berhajat apa-apa pun. Bukan sesungguhnya Allah pemberi rezeki. Maha kuat lagi maha perkasa. Ini nak tunjuk bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan apa-apa pun daripada kita. Maka perintah Allah ini untuk siapa? Untuk kita. Kemudian Allah memberi amaran kepada semua makhluknya dengan berfirman, in yasha, kalau Allah kehendaki, yudhibkum, Allah boleh binasakan kamu semua. Sebagaimana dahulu Allah belum jadikan bumi. Bumi ni pun Allah cipta. Allah boleh je tak jadikan bumi, dengan kata lain tak ada manusia. Tapi Allah melakukan dengan kekuasaannya dan kehendaknya mutlak. Tapi mana-mana orang yang engkar pada perintah Allah, Allah beri amaran keras. Allah kata, in yasha, kalau Allah berkehendak, yudhibkum ayyuhan nas, Allah binasakan kamu wahai manusia. Allah menyebut secara umum wahai manusia, semua manusia. Allah boleh musnahkan. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah mendatangkan orang yang lain. Dalam ayat yang sama makna dengan ini, Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau sekiranya kamu berpaling daripada mentaati Allah, Allah ganti umat lain. Dan umat yang Allah ganti ini perangainya tak macam kamu. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kalau Allah kehendaki, Allah binasakan kamu semua dan mendatangkan makhluk yang baru. Dan bukan sukar bagi Allah melakukannya. Sebab itu bila kita melihat sejarah manusia, kaum Ad, gagah, hebat, Allah binasakan semua. Kaum Samud, Allah binasakan semua. Tak ada seorang pun lagi keturunan Samud. Bahkan Allah jadikan setiap kaum, di kulli qaumin ajal. Bagi setiap kaum tu ada ajal. Bukan kata setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap individu akan merasa mati. Bahkan di kulli kaum, kaum pun ada ajal. Bangsa pun ada ajal. Sebab itu bila kita baca sejarah yang aqwamul al-abirah, kaum-kaum yang pupus. Tuan-tuan, banyak mana kaum yang pupus? Terlalu banyak. Ya Allah Ta'ala cerita kaum-kaum yang meninggalkan kesan sejarah yang terbesar di dunia. Seperti Ad, Samud. Yang meninggalkan kesan peninggalan sejarah yang dapat dilihat oleh kita sampai hari ini. Madain Saleh. Hari ini ada. Itu kaum Samud. Dan demikian juga kaum Ad. Masih meninggalkan kesan-kesan peninggalannya. Demikian juga kaum-kaum yang lain. Kota Sabak di Yaman. Meninggalkan lagi kesan-kesan empangan besar Ma'rib.
Yang masih ada. Semuanya mereka dibinasakan. Bukan kisah Nabi Nuh. Bukti Allah Ta'ala telah melakukan. Bila Allah menyebut in yasha, kalau Allah berkehendak. Kehendak Allah sudah pun terjadi. Bukan sebagai iftiradi kalau. Maknanya tak berlaku. Tak. Sudah pun berlaku. Bagi menunjukkan kehendak Allah itu begitu pasti. Ya, bagaimana banjir yang melanda kaum Nabi Nuh. Tidak meninggalkan seorang pun orang kafir. Tak ada walau seorang. Yang naik bahtera Nabi Nuh, semuanya orang beriman. Yang kafir tak ada seorang pun diizinkan naik walaupun anak Nabi Nuh. Walaupun isteri Nabi Nuh AS. Anak dia pun tak boleh naik. Isteri dia pun tak boleh naik. Bila-bila Allah nak musnahkan, maka Allah tak kira siapa dia. Maka ini amaran tegas kepada kita semua. Bila mana kita derhaka pada Allah, apa untungnya? Yang minum arak, yang berjudi, yang tak nak solat, untungnya kat mana? Apa ruginya Islam dan apa ruginya Allah? Tak ada apa. Kamu yang akan menanggung segala-galanya. La makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau kamu buat baik, kamu yang untung. Kalau kamu buat jahat, kamu akan tanggung. Likulli nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dilakukan, dia akan menebusnya. Kamu akan tebus nanti. Diri kamu ini, sama ada kamu, kata baginda SAW, famu bikuha au mu'tikuha. Kamu yang nak membinasakannya atau kamu yang nak membebaskannya. Jadi kamu yang nak binasakan diri kamu dalam neraka atau membebaskannya daripada neraka. Ia terpulang pada kita. Kan itu dalam ayat yang lain bila Allah Ta'ala menyebut. Tak ada nilainya kita dengan firmannya. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dan suratul Kahfi. Yang nak beriman, sila beriman. Kerana manfaat untuk kamu. Yang nak kufur, sila kufur. Mudaratnya untuk kamu. Aku tak ada apa-apa. Allah beri amaran. Yang kita katakan, umat yang ghabirah, umat yang pupus begitu banyak. Sebab itu tuan-tuan, baca Al-Quran, Allah cerita umat yang pupus. Sehingga mereka tidak meninggalkan apapun keturunan. Tuan-tuan, gajah ada lagi keturunan. Binatang-binatang di sebalik sebut dia terancam, masih ada spesies dia. Masih ada. Kalau sebut binatang ni tak ada, binatang tak ada. Akhirnya ada juga, jumpa lagi. Tapi kaum yang Allah Ta'ala binasakan, dia tak akan jumpa. Tak ada lagi kita jumpa keturunan Ad, keturunan Samud. Semuanya hancur binasa. Sebagai peringatan keras, Allah boleh mendatangkan kaum lain. Itu binasa kat dunia, tuan-tuan. Bagaimana binasa kat akhirat kelak. Kemudian sesudah Allah memberi amaran kepada semua orang-orang yang menderhaka pada Allah. Sama ada musyrikin Mekah yang sentiasa menganiaya Nabi SAW, yang mencegah, yang melarang dakwah baginda SAW, ataupun golongan Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman, ataupun golongan yang lemah iman yang terus terpengaruh dengan orang munafikin, ataupun orang munafikin menganggap pembohongannya menguntungkan dia, walau dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wa rasulah wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka cuba tipu Allah dan Rasul, tapi sebenarnya mereka tipu diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah wa rasulahu. Mereka cuba nak tipu Allah dan Rasul. Allah kata wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sedang tipu diri mereka dalam keadaan mereka tak sedar. Apa untungnya kamu menyambut orang Islam, lepas tu kamu kafir secara dalaman? Untung kat mana? Ya, kamu boleh mempelekehkan orang. Tapi ingat, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah akan memperolok-olokkan kamu juga nanti. Dan membiarkan, sengaja membiarkan kamu dalam kekufuran. Supaya kamu kekal dengan azab Allah SWT. Lepas Allah cerita macam tu, Allah pun sebut, man kana yuridu thawabad dunya. Siapa yang nak balasan dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Sedangkan di sisi Allah itu ada balasan dunia dan balasan akhirat. Ayat ini menjelaskan, mengingatkan supaya kita dah hidup di dunia, jangan cuma nak dunia kita rugi. Kalau kita dalam hidup kita, apapun pekerjaan dan perbuatan kita, kita cuma inginkan dunia dan pujian-pujian dunia, maka yang kita dapat cuma dunia itu pun tak sempurna. Tetapi kalau kita berniat dunia dan akhirat, maka Allah beri kedua-duanya dengan sempurna.
Jadi apa pun amalan kita, tuan-tuan sekalian, sama ada yang berperang, kalau sekadar nak ghanimah, maka dia rugi. Tapi kalau dia nak syahid dan ghanimah, dia untung dua-dua. Bila kita nak dunia dan akhirat, kita dapat kedua-duanya. Bila kita nak dunia saja, kita takkan dapat akhirat. Sebab itu Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Di kalangan manusia ada yang hidupnya cuma nak dunia, maka dia tidak ada langsung bahagiannya akhirat kelak. Itu tuan kalau kita fikir dalam kehidupan kita, yang selama ni kita kerja, yang selama ni kita buat itu, buat ini, apakah kerana dunia je? Supaya kita senang hidup, supaya kita lena tidur, supaya kita ada masa depan hari persaraan dan pencen. Macam orang kafir fikir. Tentang bagaimana orang kafir fikir, dia cuma fikir tentang dunia. Dia simpan duit banyak-banyak untuk pencen dia. Itu paling jauh cara dia berfikir pencen ni. Paling jauh orang kafir berfikir pencen. Sebab mereka kata kerja, lepas tu mereka kena pencen. Maka duit EPF mereka, duit KWSP mereka, duit simpanan hari tua mereka, inilah nilai mereka. Sebab tu mereka simpan banyak-banyak. Lalu bila mereka tua, sebagai cara terakhir hidup, melancong seluruh dunia. Guna duit tadi. Kalau di Jepun, mana-mana kaki tangan kerajaan atau rakyat Jepun yang pencen, maka kerajaan disponsor round dunia, pergi round. Habiskan waktu kamu. Ruginya tuan-tuan, mereka membina segala teknologi hanya untuk dunia. Otak mereka juga fikir dunia. Sebab itu datang Rib'i bin Amir atau Rubi' bin Amir menerangkan kepada golongan kafir, mengajak mereka berfikir dengan lebih luas dunia dan akhirat. Tentang untung kita orang beriman, kita diajak oleh Allah fikir dunia dan akhirat. Yang dunia, yang kita settle cara dunia. Dan kita juga beriman pada akhirat yang menjadi keutamaan dan destinasi kita. Sebab itu orang beriman ni tuan-tuan, kalau kita lihat bila kukuh akidah orang beriman, mereka tidak terlibat dengan gejala bunuh diri. Walaupun kita lihat mutaakhirin ini, ia mula dicatat berikut satu kajian bermula tahun 1990. Mula ada sebahagian orang-orang Islam yang membunuh diri. Kenapa? Kerana cara hidup mereka macam orang kafir. Lalu mereka juga kecewa macam orang kafir kecewa. Yalah, mereka pun tengok cerita orang kafir. Jadi perangai-perangai, lakonan-lakonan itu telah menusuk dalam hati mereka, mempengaruhi mereka. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. La tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan ikut jejak langkah mereka, orang kafir. Sedikit demi sedikit, kemudian makin banyak, sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut. Yang dimaksudkan masuk ke lubang biawak, kalau mereka buat benda tak logik pun kamu ikut. Kalau mereka buat benda-benda yang melanggar fitrah pun kamu ikut. Kalau mereka buat perkara yang merugikan akhirat pun kamu ikut. Maka datanglah sebahagian orang lemah iman ikut cara hidup orang kafir. Yang jenis berbogel lah. Yang jenis berleluasa zina lah. Yang berjudi lah. Yang menarak lah. Siapa peringkat yang bunuh diri. Nabi dah kata kamu akan ikut. Siapa mereka ini? Yang ikut ini orang-orang yang tidak lagi berpegang pada agama. Sebab itu Allah kata, kalau kamu nak dunia dan kamu tengok hidup orang kafir, memang dia nak dunia je. Tak ada. Tuan-tuan carilah mana-mana orang kafir, tanya dia. Sejauh mana keyakinan dia pada akhirat? Tak ada. Walaupun mereka sebut ahli kitab. Bila kita lihat ada satu agama, mereka cerita tentang kebangkitan semula ke dunia. Penjelmaan semula ke dunia. Ikut-ikut mana pun nak jelma balik kat dunia. Kita tak cerita nak bangkit balik kat dunia. Dah mati dah. Bukan Nabi SAW bila menyebut, mensifatkan kematian, mustarih, kita rehat. Dan kita tak mungkin akan pulang ke dunia. Yang minta pulang ke dunia semuanya orang kafir. Orang beriman takkan. Bagaimana mereka nak pulang sedangkan akhirat lebih baik? Tuan-tuan, kita kalau dapat kerja lebih baik, tuan-tuan nak patah balik kerja lama? Tak mungkin. Tuan-tuan dah dapat tanah air lebih baik, tuan-tuan nak pergi ke tanah air yang kurang kebaikan? Tidak mungkin. Ini kan pula akhirat. Terdapat kebaikan akhirat.
dah tamang syurganya, maka tidak mungkin. Sebab itu Allah cerita ada manusia cuma nak dunia, maka tak ada bahagian akhirat. Tetapi orang beriman sebenar mereka berkata, Ya Allah, kurniakan kebaikan dunia pada kami, kebaikan akhirat kepada kami, dan pelihara kami daripada azab api neraka. Maksud kebaikan dunia, setengah ulama menyatakan kebaikan dunia seperti isteri, anak-anak, rumah tangga, pekerjaannya, semua ini kebaikan dunia yang menggembirakan kita. Makannya, minumnya. Sebab itu kita dah ajar doa minta rezeki atau sebagainya. Itu kebaikan dunia. Yang Rasulullah SAW menyebut 4 tanda kebahagiaan. Rumah yang luas, kenderaan yang selesa, jiran yang baik, isteri yang solihah. Terdapat al-maskan luas, rumah yang luas. Itu kebaikan. Dapat rumah yang luas. Kita dapat pula al-markabul hani, kenderaan yang selesa. Kita dapat pula al-jarus soleh, jiran yang soleh. Kita dapat pula al-mar'atus soleh, isteri yang solehah atau suami yang soleh. Masya Allah, itu nikmat dunia. Tapi nikmat-nikmat dunia ini akan bawa ke akhirat. Maka dengan rumah yang luas tadi, kita selesa ibadat, kita boleh buat banyak aktiviti ketaatan kepada Allah. Kenderaan-kenderaan yang baik menyampaikan kita kepada kebaikan akhirat. Dan ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut, Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibah. Siapa yang nak akhirat, kami tambah untuknya. Dunia pun kami bagi, akhirat kami tambah lagi. Tetapi siapa yang cuma nak dunia, kami beri padanya dunia yang dia nak. Tapi ingat akhirat tidak ada bahagian walau sedikit pun. Dan ayat yang lain Allah berfirman, Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang nak barang segera, yakni dunia, kami akan segerakan dunia untuk mereka. Tapi akhirat mereka tak ada apa-apa. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyuruh orang beriman supaya berusaha dalam kehidupan ini untuk dapat dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala menyebut antara usahanya ialah berlaku adil dalam semua perkara. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kamu orang yang paling adil. Perkataan qawwamin dipanggil sirah mubalaghah, menunjukkan kita adil pada semua benda. Adil pada diri kita, adil pada anak-anak buah peliharaan kita, adil pada isteri yang di bawah jagaan kita, sama ada yang ada isteri seorang ke, yang ada isteri banyak ke, berlaku adil kepada isteri. Adil dalam undang-undang, dalam mahkamah kalau kita hakim. Adil dalam penyaksian kalau kita saksi. Adil dalam pemerintahan kalau kita memerintah. Sebab itu kata ulama, antara nikmat yang terbesar bila mana Allah Ta'ala letak tabiat adil itu ada pada kita dan kita cinta pada benda yang adil, benda yang baik-baik. Ini kita ni special betul kalau Allah jadikan kita macam tu. Kita suka berlaku adil. Dan kata Allah, walau ala anfusikum, adil walaupun pada diri kamu. Atau kita dalam bahagian atau pesaka, kita dah tahu bahagian kita banyak mana dapat, maka kita pun adil. Saya layak banyak ni. Kita dalam pekerjaan kita, kita tahu kita banyak ni dapat, kita tak akan berlaku zalim. Kita claim sebagai kaki tangan kerajaan ke, kerja pejabat, kita claim majlis, kita claim mesyuarat, kita claim sekadar hak kita. Itu berlaku adil pada diri sendiri. Jangan zalim diri kita. Jangan memasukkan benda haram dalam diri kita, kelak kita akan masuk neraka. Kullu lahmin nabata min suht fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka mencintainya. Neraka nak faham dia, nak makan dia. Maka berlaku adil pada diri sendiri, jangan makan benda yang memudaratkan kita. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan binasakan diri kamu. Berlaku adil. Kalau kita perlu ambil vaksin untuk menjaga keselamatan kita, maka berlaku adil, ambillah. Jangan biarkan diri kita terdedah dengan penyakit. Maka berlaku adil. Apa masalahnya kita nak ambil ubat? Ini adalah makna berlaku adil pada diri kita. Jangan biarkan diri kita berpenyakit. Kalau perlu kita ambil ubat, maka ambil ubat. Kita kencing manis, ambil ubat kencing manis. Kita darah tinggi, ambil ubat darah tinggi. Kerana kita nak berlaku adil pada jasad kita. Jangan biarkan dia merana. Kerana jasad ni bukan milik kita, dia amanah Allah. Kata ni barang Allah, amanah Allah. Maka takkan kita nak binasakan, tak apalah ustaz, biarlah dia. Jangan.
Semua benda yang ada kat kita amanah Allah. Jasad ini amanah Allah, maka berlaku baik. Kalau barang tu kita tak boleh angkat, maka jangan diangkat. Jangan zalim pada diri kita. Cara orang tolong biar kita boleh angkat sama-sama. Dah kita dah tak boleh sumbat dalam perut, jangan disumbat, nanti pecah perut. Berlaku adil. Dan memang kita banyak ni je makan, jangan melampau. Kemudian kata Allah Ta'ala, awil walidain, termasuk mak ayah kamu. Walau kita sayang mak ayah, tapi kalau keadaan kita perlu berlaku adil, maka berlaku adil pada mereka. Walaupun mungkin menjejaskan mereka. Ini contoh tuan-tuan. Bila mati atuk kita pun cerita mak ni anak perempuan, mak tak dapat banyak, mak dapat banyak ni. Sebab kita tu kan bagi pesaka katakan, kita tak ada, ni mak aku ni kena bagi lebih ni, tak apa. Sebab mak saya jaga atuk, dia dapat lebih. Tak berlaku adil walaupun pada mak ayah kita. Jangan mentang-mentang mak ayah kita menyembelahi ni dengan cara yang batil. Sama ada pembahagian harta atau hal-hal lain dalam perundangan sekalipun. Wal aqrabin, dan kaum kerabat kita. Sebab tuan-tuan, bila Allah Ta'ala menyebut 3 golongan ini, diri kita, mak ayah kita, kaum kerabat. Sebab ketiga-tiga ini kita cenderung untuk tidak berlaku adil demi untuk menjaga maslahat mereka. Sedangkan maslahat keadilan itu lebih patut dijaga. Umat ini baik sebab adil. Bukan umat ni baik sebab kita menyembelahi sesiapa. Kita berlaku adil. In yakun ghaniyan au faqiran fallahu awla bihima. Kalau sekiranya dia kaya atau dia fakir, Allah lebih utama dalam menjaga maslahat mereka. Ayat ni turun bila Nabi SAW. Kalau datang orang kaya dengan orang miskin berbalah, Nabi cenderung untuk membela orang miskin. Sebab Nabi menyangka, Nabi merasakan orang miskin sentiasa dizalimi oleh orang kaya. Tapi kata Allah, jangan kamu letak kaedah itu. Kaedahnya adil. Macam gini tuan-tuan, biasa kita, kalau suami isteri bergaduh, kita cenderung untuk kata lelaki salah. Datang pula perempuan menangis pula. Lelaki dia tak nangis, muka ketak macam tu. Perempuan nangis, ni mesti perempuan ni yang dizalimi. Jangan duk anggap begitu. Pegang pada paksi keadilan. Jangan cenderung pada perempuan, jangan cenderung pada orang lemah, jangan cenderung pada orang kaya, tapi cenderunglah pada keadilan. Ya, kadang-kadang tuan-tuan orang miskin menzalimi orang kaya. Ada tak? Ada. Walaupun ghalibnya biasanya kita tengok orang kaya yang banyak bully orang miskin. Ghalib begitu. Namun hukum ghalib, hukum kebiasaan tidak laku dalam mahkamah. Mahkamah dalam buat keputusan dan kita juga dalam menghukum ialah keadilan. Kita tuan-tuan tengok anak kecil nangis, kita kata mesti abang pukul ni. Sebab kita cenderung membela anak kecil. Kita pun berdebang belakang abang sulung. Abang dia kata bukan kita buat, adik tu buat diri dia sendiri, ditunjuk ke abang. Tak kira mu ni besar, adik nangis, mu kena. Berlaku adil lah. Kadang-kadang anak kecil yang menangis ni, dia buat diri dia sendiri. Dia bully abang dia. Dia pun nangis. Abang dia besar, kena pukul tak nangis. Dia nangis. Kita pergi tengok anak kecil nangis, kita pun debang abang besar tu. Lepas tengok CCTV nampak, adik kecil bully punya. Tapi dia pukul-pukul tak gegis, tak jadi apa, dia pun nangis. Sakit tangan sebab pukul. Ya mungkin begitu. Kadang-kadang tuan-tuan orang yang pukul orang, dia yang patah tangan. Orang yang kena pukul tak kena patah. Tak patah. Akhirnya kita hukum orang yang kena pukul tu salah. Sebab bukti orang ni patah tangan. Walau dia patah tangan sendiri. Berlaku dalam masyarakat. Sebab tu kata Allah, jangan kamu cenderung sebab dia miskin. Cenderung sebab dia budak-budak. Bukan. Cenderunglah kamu pada keadilan. Jangan kamu cenderung sebab dia kaya. Jangan kamu cenderung sebab dia ada pangkat. Bukan begitu. Cenderunglah kerana dia ada keadilan. Maka asas ini, tuan-tuan, ialah asas yang paling tinggi dalam menghukum antara manusia. Fala tattabi'ul hawa, jangan ikut nafsu. Anta'dilu, dalam kamu berlaku adil. Ikut nafsu tadi macam saya katakan, cenderung pada orang miskin pun salah, cenderung pada orang kaya pun salah, cenderung pada yang kecil pun salah, cenderung pada yang besar pun salah. Kecenderungannya pada keadilan. Wa in talwu, kalau mereka berbelit-belit, duk mereka reka, duk ubah-ubah, au tu'ridu, atau enggan melakukan saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ingat, kamu menipu, kamu berbelit-belit dalam pembuktian, penyaksian dan sebagainya, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Berimanlah kamu semua dengan Allah dengan sebenarnya, dengan Rasul dengan sebenarnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran, dan kitab sebelum ini yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Wa man yakfur billah, dan siapa yang kufur pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada Rasulnya dan pada hari akhirat, maka dia sesat dengan sesat yang nyata. Sebab turun ayat ini, kata ulama, bila mana ada sekumpulan ahli kitab, mereka ini bernama Abdullah bin Salam dan Asad, Usaid, Sa'labah bin Qais, Salam ibnu ukhti Abdullah bin Salam, Yamin bin Yamin, datang jumpa Nabi SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami beriman denganmu dan dengan Al-Quran dan dengan Musa dan dengan kitab Taurat dan dengan Nabi Uzair. Yang lain-lain kami tak percaya. Injil kami tak nak percaya. Nabi-Nabi Isa pun kami tak nak percaya. Kami cuma percaya pada kamu ya Rasulullah, pada Nabi Musa, pada Nabi Uzair, pada Al-Quran, pada Taurat. Lain kami tak nak percaya. Kata Nabi SAW, bahkan kamu kena beriman semua. Kamu kena beriman kepada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada Quran, pada kitab Al-Quran, pada semua kitab-kitab. Lalu mereka kata, la naf'al, tak nak ya Rasul, tak nak. Kami cuma nak beriman padamu, beriman pada Quran, beriman pada Musa, beriman pada Taurat, beriman pada Uzair. Lain pada itu kami tolak. Maka turun ayat ini. Dan Nabi SAW berkata kepada kesemua kelompok Yahudi yang memeluk Islam ini, yang diketuai oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dengan berkata, aminu kullau, sekarang kamu mesti wajib beriman pada semuanya tanpa ada pilihan. Maka ini akidah yang sebenar. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini mengajar pada kita, walaupun hawa nafsu kita nak begitu, nak begini, nak pilih tu, nak pilih ni, kita tiada pilihan dalam perintah Allah. Kalau kita cuba memilih dalam perintah Allah, maka kita sesat dengan sesat yang nyata. Kalau kita tidak mau berlaku adil dengan apa yang Allah perintahkan, kita sesat dengan sesat yang nyata. Kalau kita ingin meninggalkan perintah Allah Ta'ala semuanya, kalau kita rasa kita akan mendapat keuntungan, kita sesat dengan sesat yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.